Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi dalam Bual Bicara sempena Pilihan Raya Umum ke-13 ini. Detik penantian, siapakah agaknya yang bakal memenangi pilihan raya pada kali ini di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Dan hari ini saya ditemani oleh Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin yang merupakan antara pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Pertamanya kami daripada Box TV mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Prof kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita menceritakan atau bersama-sama kita berkongsi idea kepada penonton tentang pilihan raya umum ke-13 ini. Dan Prof, mungkin Prof boleh komen sedikit tentang tentang politik dan juga tentang pengundian. Hari ini kita tahu adalah hari mengundi. So, apa komen Prof? Sebenarnya kalau kita nak melihat masa depan siapa menang siapa kalah dalam pilihan raya di Malaysia ini, ada tiga perkara yang kita perhatikan. Tiga watak. Watak pemimpin, watak calon yang dipilih oleh pemimpin dan juga watak pengundi. Jadi yang paling penting ialah pengundi. Akhir katanya pengundi inilah yang membangun, menjatuhkan, menaikkan sesuatu parti atau sesuatu calon, sesuatu pemimpin. Jadi pada saya pengundi membuat keputusan untuk sekian lamanya berdasarkan parti. Misalnya oleh kerana kita lambat pilihan raya ni, lambat dalam arti kata tertunggu-tunggu, tertangguh-tangguh. Maksudnya apa? Maksudnya orang sudah membuat keputusan, iaitu parti mana dia nak pilih. Yang tidak pasti lagi lah siapa calon yang nak dipilih. Jadi misalnya di Putrajaya semua orang dah pilih, katakan nak pilih Tengku, tiba-tiba masuk USAM. Jadi ini satu elemen baru selepas pada penamaan calon. Jadi ini dia yang tiga itu, pemimpin, calon dan juga pengundi. Yang keduanya, kita selalu mendengar analisis mengkritik parti itu tidak berapa baik dalam kempen dia. Pada saya, baik tak baik kempen, bila sampai waktu nak pangkah tu, pengundi yang pertama sekali dia tengok gambar ataupun gambar apa tu, simbol itu. Dia kata, aku tak pernah jumpa calon ni. Jadi mana simbol yang aku yang selalu pangkah ni? Ataupun masa depan anak aku. Jadi soalan-soalan ni dia tidak ada pengaruh lagi ketika itu. Walaupun orang kata inilah pengaruh media, pengaruh itu, tapi di ketika itu dia akan mengundi. Jadi saya dapati itu sangat penting. Kemudian perkara yang kedua yang kita harus perhatikan ialah tentang kedudukan kaum dalam agihan kursi. Kerana kita tahu proses gerrymandering ini apabila mula-mula diperkenalkan tahun 55, pilihan raya semasa zaman penjajah, kemudian tahun 59, konsep gerrymandering ini adalah untuk mengagihkan kawasan yang tak rapat penduduk pun diberikan kawasan, yang terrapat penduduk pun diberi kawasan. Tapi walaupun ada kelemahan, dilengkapkan dengan sistem first past the post. Jadi maknanya siapa yang dapat dulu, walaupun satu undi dia menang. Di Malaysia ni ada tiga jenis kerusi. Kerusi parlimen yang didominasi Melayu, 60% ke atas pengundi Melayu, sebanyak 151 kerusi. Kemudian yang didominasi oleh Cina ada 24 kerusi. Kemudian yang campur, iaitu kadang-kadang Cina lebih, Melayu kurang dan sebagainya, ada lebih kurang 47 kerusi. Pada saya, bila saya tengok keputusan sekarang BN 39, PR 24, saya boleh bagi tahu berapa lagi tambahnya PR itu. Saya boleh bagi tahu. 24 kerusi dari Cina itu semua akan pergi ke PR. Sebab Cina tidak akan mengundi parti lain. DAP. Dan malah makin bertambah pula majoriti undi Cina ni di kawasan-kawasan Cina. Di Sarawak yang 6 kawasan, di Kuala Lumpur, di kawasan Kepung, tengok naik sampai 40,000 lebih. Apa maknanya? Ada satu pola seluruh Malaysia ni, mana pun you lihat, Cina akan sokong DAP. Yang bijaknya Melayu, sebab dia pandai pilih. Dia akan pilih sana, pilih sini, ubah sana, ubah sini. Sebab dia macam buat kuih lah kan. Jadi dia warna-warni pemilih pengundi Melayu ni luar biasa hebat dia. Okay. Jadi saya lihat pengundi Melayu ini akan macam banyak pilihan lah. PKR sukakan aku, PAS pun sukakan aku,
BN pun jumpa aku. Jadi kaya dengan pilihan. Jadi orang Cina tak, dia satu je. Jadi oleh kerana kekayaan pilihan ini boleh memiskinkan masa depan dia. Ini yang saya lihat. Jadi bila saya lihat 24 PR ni, dia akan tambah lagi 50. Ya, ke Cina dan juga itu dah garanti punya. Yang Melayu belum pasti. Ini yang saya rasakan akan berlaku. Jadi kalau menang pun PR oleh kerana sokongan solid Cina ni dan juga Cina di kawasan campur. Tengok Ghani tadi kalah. Itu bukan majoriti Cina, 53%. Saya kata 60% Cina. Jadi kawasan campuran pun Cina akan menang. Jadi kerana apa? Cina akan unipas juga. Kerana asalkan PR. Di situ bukan DAP menang, tapi PR kalau bertanding. Itu PAS ke atau PKR. Jadi dalam kawasan Melayu ada 3, tak ada DAP. Tapi Melayu kadang-kadang bagi MCA. Itu kelebihan Melayu. Kerana bermurah hati dalam segi itu, ya. Dia bagi pada MCA, kawasan yang orang Cina tak ada bagi dia. Tapi Melayu bagi untuk jamin MCA ni ada kawasan. Jadi dalam kawasan itulah yang akan menentukan masa depan siapa BN ke atau PR menang. Di sini sebabnya kalau di kawasan Cina satu pilihan saja, iaitu parti DAP. Kalau kawasan mix atau campur, kalau lebih Cina ataupun China India lebih, dia akan jadi untuk PR. Jadi maknanya 47 campur 24 kerusi. Saya rasa ini semua akan pergi kepada PR. Jadi yang tinggal itu ialah 101 kursi itu. Itu sebab Sabah dan Sarawak tu jadi penting sekali. Jadi itu yang dapat saya baca dan yang dapat saya nujumkanlah untuk beberapa waktu jam ini yang akan datang.